Tunggal Esa dengan kekuatan dan kebesarannya, tak ada satu makhluk pun yang boleh menandingi kehebatannya Allah Subhanahu wa taala, dan tak ada satu makhluk pun yang boleh challenge kekuatan Allah Subhanahu wa taala, dan tak ada satu makhluk pun yang boleh memperjelaskan akulah yang paling mulia. Sesungguhnya yang mulia adalah Allah Subhanahu wa taala, dan manusia tidak boleh mempunyai sifat kibir, bangga diri. Tetapi kalau Allah Subhanahu wa taala mau membanggakan diri dia, sesuailah bagi Allah Subhanahu wa taala, kerana salah satu asmaul husna yang telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Mutakabbir, yang maha besar, Allah Subhanahu wa taala. Itulah hikmahnya para jemaah sekalian. Sebab itu gambarkan tatkala kita dalam keadaan ihram, kita sembahyang sunat ihram, dah pakai pakaian zahir, pakaian batin kita dah tinggalkan. Kita mengaku dah diri kita, kerdil aku, hina aku, inilah pakaian yang aku akan bawa balik tak kala aku mati. Bila kita beribadah sunat ihram 2 rakaat, begitulah dia seharusnya kita, ya. Baik, selanjutnya para jemaah sekalian, kita akan membicarakan tentang waktu-waktu yang dilarang mengerjakan salat sunat ihram. Ya, waktu-waktu yang dilarang. Kita tak boleh suka-suka bila-bila time kita nak sembahyang, ada waktu-waktu dia, ya. Oleh kerana solat ini termasuk daripada bahagian solat sunat yang bersebab terkemudian, maka tidak boleh dilakukan pada 5 waktu yang diharamkan sembahyang sunat, ya. Sembahyang sunat ni para jemaah sekalian, ada sembahyang sunat dilakukan kerana bersebab, ada sebahagian sembahyang sunat dilakukan ketika berwaktu, ada sebahagian sunat dilakukan tidak bersebab dan tidak berwaktu. Tapi solat sunat ihram ni bahagian solat sunat yang bersebab. Apa sebab dia? Kita nak melaksanakan ibadah haji ataupun ibadah umrah, itu sebab dia. Solat sunat yang berwaktu macam mana? Tak kala masuk waktu zuhur, ada qabliyah, ada ba'diyah, itu dia. Solat sunat yang tak ada sebab, dia tak ada waktu. Dia tak ada waktu. Bagaimana dia tak ada waktu? Bila-bila kita nak sembahyang pun boleh, tak jadi masalah. Bila-bila kita nak sembahyang, apa? Sunat mutlak. Bila-bila kita nak sembahyang pun boleh. Apa lagi? Solat sunat taubat. Ada pernah dengar solat sunat taubat boleh buat pada waktu malam saja. Tapi kenapa sebagian para alim ulama disuruh buat waktu malam? Digalakkan kita buat waktu malam sebab waktu malam tu sunyi, sepi, membantu untuk kita khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi penjelasan yang kita nak cakap di sini, 5 waktu yang dilarangnya. Apa dia 5 waktu? 1, setelah solat subuh hingga terbit matahari. Hingga terbit matahari. Kedua, ketika terbit matahari hingga ia terbit dengan sempurna, kira-kira 10 minit dari waktu syuruk. Terbit matahari. Katakan matahari terbit pukul berapa? Katakan matahari terbit pukul 10. Pukul 10 pukul 7 matahari terbit. Bila matahari terbit tu dilarang kita sembahyang. Sebab apa? Mengikuti kaum-kaum yang sembah kepada matahari. Ada sebahagian dari mereka bila matahari terbit tu dia sembah. Tuhan aku dah bangun. Bila matahari, nanti ada lagi satu ketika zawal. Matahari atas kepala kira-kira 10 minit sebelum masuk waktu zuhur. Zawal ni macam mana? Matahari tegak, tepat-tepat tegak. Ada juga yang menjelaskan, ada juga kalau dekat sini dijelaskan sebelum masuk waktu zuhur. Memang sah matahari itu tegak. Bila masuk waktu zuhur? Bila tergelincir matahari itu. Bila tergelincir matahari dia. Kenapa ditaruh 10 minit dekat sini? Ini yang disebut dengan waktu ikhtiar, waktu berhati-hati. Sebenarnya tergelincir matahari tersebut masuk waktu zuhur, lepas 5 minit tu dah masuk dah. Macam mana kita nak tahu matahari itu tegak ke tak? Tengok waktu zuhur pukul berapa. Senang, tak susah. Kalau dulu kita nak kena cacakkan kayu, nak kena tengok tanda dia, bayang-bayang ni macam mana, senang. Sekarang tak usah. Katakan zuhur pukul 1, 5 minit sebelum pukul 1 itu matahari tengah tegak tu, jangan sembahyang. Waktu yang dilarangkan sebab mengikuti kepada kaum kafir yang pada ketika itu diorang sembahyang. Ini perbezaan antara orang Islam dengan orang kafir.
Bila dia dah dekat radio tu azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, berarti dah tergelincirlah matahari tersebut, ya. Setelah itu, selepas asar sehingga terbenam matahari. Lepas asar hingga terbenam matahari. Macam mana pula ustaz kalau orang yang masuk masjid lepas asar terus dia sembahyang sunat tahiyatul masjid? Boleh tak ustaz? Pernah kita terlintas tak? Biasa kita masuk masjid terus kita sembahyang tahiyatul masjid kan? Macam mana pula bila kita masuk masjid selepas kita melaksanakan solat asar, katakan kita dah selesai solat asar, kita pun datang masjid, masuk, macam sekarang ni lah, orang datang masuk masjid terus sembahyang sunat tahiyatul masjid. Boleh ke tak boleh? Ya, kalau dekat sini dijelaskan selepas solat asar sehingga terbenam matahari. Keterangan-keterangan para alim ulama menjelaskan apa? Tidak digalakkan orang masuk masjid apabila dia selesai solat asar, bila dia masuk masjid dia pun sembahyang tahiyatul masjid, tak digalakkan. Tapi macam mana ustaz untuk kita mendapatkan fadilat sembahyang tahiyatul masjid? Imam An-Nawawi rahimallahu taala di dalam kitab Al-Azkar memperjelaskan, bacalah tasbih untuk menggantikan salat tahiyatul masjid. Kelima, ketika terbenam matahari 10 minit sebelum waktu maghrib hingga masuk waktu maghrib, ghurubus syams katanya. Terbenam matahari. Inilah 5 waktu yang perlu kita jaga para jemaah sekalian, ya. Baik. Cuma para jemaah sekalian, melakukan solat sunat ihram ni, jika kita mengetahui waktu solat ihram itu akan berlaku dalam waktu haram, maka baiklah kalau kita lakukan sebelum berangkatnya. Misalnya para jemaah yang ingin membuat umrah selepas solat fardu subuh, maka mereka pergi ke Tanaim untuk niat umrah. Sedangkan masa mereka sampai ke sana matahari belum terbit, maka tidak boleh dilakukan solat sunat ihram di Tanaim itu. Namun ia dapat melakukan 2 rakaat sunat ini dengan salah satu dari 2 cara. Bagaimana salah satu dari 2 cara? Melakukan solat sunat ihram selepas solat fardu subuh di Mekah seperti di Masjidil Haram. Ya, di Masjidil Haram. Dia melakukan solat sunat di Masjidil Haram kerana dalam tanah haram diharuskan solat apapun tanpa ada waktu haram. Kita ada di kawasan tanah haram. Sebagaimana yang akan datang nanti dalilnya, ya. Hanya ianya tidak boleh menjatuhkan niat umrahnya lagi sehinggalah ia sampai di miqat, iaitu tempat Tanaim untuk dijatuhkan miqat dia. Ini dia Masjid Sayyidatina Aisyah, tempat Tanaim. Melakukan 2 rakaat sunat tahiyatul masjid di Tanaim kerana salat tahiyatul masjid dibolehkan bila-bila masa tanpa waktu larangan, dan dijatuhkan niat umrah selepas salat tahiyatul masjid. Ini ada keterangan ulama yang memperjelaskan demikian. Jadi macam mana pula tadi ustaz yang ustaz jelaskan Imam Nawawi tu? Terserah, tak jadi masalah. Ini hanya pendapat, tapi Imam Nawawi tidak menjelaskan haram. Imam Nawawi tidak menjelaskan haram, tidak. Imam Nawawi hanya menjelaskan makruh sahaja, ya, makruh sahaja. Baik, perhatian. 5 waktu larangan ini hanya pada semua tempat selain di tanah haram Mekah. Dengan ini larangan itu berlaku juga di kota Madinah dan Tanaim. 2. Salat yang dilarang salat yang dilarang pada waktu yang dilarang ialah salat sunat mutlak yang tidak ada ketetapan waktu, dan salat sunat bersebab terkemudian. Salat sunat yang dibolehkan pada waktu-waktu larangan ini ialah salat sunat yang ada sebab terdahulu. Apakah maksud salat sunat yang bersebab terdahulu dan terkemudian?